Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita sambung bab wudu dah, bab ambil sembahyang. Kata wuduk yang dimaksudkan adalah perbuatan dalam menyampaikan air ke seluruh anggota wuduk yang akan terangkan kemudian dengan niat. Nah, tu takrif kata wuduk ni. Perbuatan sampai air seluruh anggota wuduk dengan niat. Tapi kata wuduk ialah nama bagi air yang dipergunakan berwuduk. Wuduk dia ada istilahnya wuduk, ada wuduk. Wuduk tu ambil sembahyang lah perbuatan. Kalau wuduk bekah air sembahyang lah. Tapi kata wuduk ialah kalau bukan wuduk, waduk. Kalau waduk nama bagi air dipergunakan berwuduk. Kalau wuduk baru perbuatan ambil sembahyang tu dah. Wuduk diwajibkan berbaringan dengan diwajibkan solat lima waktu. Apabila syariat Islam turun wajib sembahyang, maka begitu kan wajib ambil sembahyang tu pada waktu yang sama juga dah. Di Mekah pada malam Isra' dan Mi'raj pada tanggal 27 Rejab tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Tu pendapat lah, banyak lagi pendapat Isra' Mi'raj ni. Ada kata 27 Rejab, ada kata bulan Ramadan, ada kata bulan lain. Jadi kita ni tak boleh muktamad lah bila Isra' Mi'raj tu dah. Wuduk diwajibkan bukan sahaja kepada umat Islam tapi juga diwajibkan pada sebahagian umat Nabi-Nabi yang terdahulu seperti yang disyaratkan dalam beberapa buah hadis yang sahih. Hanya tertentu cara atau kaifiatnya atau cahaya dan bekasnya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Kaifiatnya menyebabkan cahaya kita di hari akhirat esok. Cara Islam aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar dah. Hal itu tak sehebat kita lah, tak tahu setang mana cahaya, tapi hak kita ni memang bercahaya betul kalau orang Islam ni ambil sembahyang dia. Adapun yang mewajibkan wuduk itu dua perkara. Pertama hadas dan kedua hendak mendirikan solat. Hadas dan kedua hendak mendirikan sembahyang, maka wajiblah ambil sembahyang wuduk. Ditetapkan dalam menghilangkan hadas pada seluruh anggota wuduk yang empat. Yang akan terangkan kemudian lepas ni kita cerita dah. Kalau tempat hadas itu terbatas pada anggota wuduk, yang tempat tentunya anggota yang selain dan yang empat itu suci dari hadas. Tetapi kenapa juga diharamkan menyentuh Al-Quran dengan anggota itu sebelum berwuduk seperti diharamkan menyentuh dengan anggota yang empat? Kalau kita ambil sembahyang tak kalau suci saja, tapi tak boleh juga. Kita kena ambil sembahyang ikut syarat-syarat dia lah, ikut rukun-rukun dia. Barulah sah ni, baru boleh jamuh ni Quran dan sebagainya lah. Jawabnya bahawa diharamkan menyentuh Al-Quran dengan anggota tadi kerana sucinya belum sempurna sehingga dapat dipakai untuk menyentuh Al-Quran kecuali setelah wuduk dia. Kalau kita basuh tangan nak pergi Quran ataupun benda-benda yang kita nak tu, tapi kita ni tak ambil sembahyang lengkap, tak boleh lagi dah. Sebab apa? Itu tidak suci. Bukan suci zahir tu, nak suci batin atau suci yang melibatkan rohani ni kena cukup syarat dia. Itu kena ambil sembahyang sempurna lah. Adapun menyucikan anggota selain dari yang empat yang bukan tempat hadas adalah suci tak sempurna. Yang taharah naqis dipanggil, iaitu bersuci yang tidak sempurna yang bolehkan untuk menyentuh Al-Quran. Jadi kalau suci benda lain dah, suci kena luar, suci benda-benda lain kota lain dah, tempat lipat ke apa ke. Penyucian yang benda lain tidak mengharuskan kita lagi untuk sembahyang, untuk baca Quran lagi dah. Satu Quran lagi baca Quran tak apa, satu Quran tak boleh lagi dah ikut jumhur ulama dah. Wuduk mempunyai berapa rukun, syarat, sunat dan makruh dan juga berapa perkara yang membatalkan wuduk. Kita bincanglah. Rukun wuduk atau juga dinamakan fardu wuduk, ada empat perkara rukun wuduk ni. Empat perkara ini ditetapkan melindas Al-Quran seperti yang tersebut dalam firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Artinya, hai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Begitulah. Cuma biru'usikum ni. Biru'usikum tu khilaf. Bi tu mengikut Imam Syafi'i sebahagian dah.
Mengikut ulama lain, bi itu maksudnya seluruh kepala. Gitulah. Nabi buatnya kebanyakannya hadisnya seluruh kepala. Ke siapa sebahagian pun bersama serba dah. Jadi kita berhati-hati siapa seluruh kepala dah. Modalnya. Dan dua perkara lagi ditetapkan melalui hadis Nabi SAW. Rukun pertama, niat. Rukun kedua pertama ialah niat, kerana Nabi SAW bersabda, innamal amal bin niat. Artinya, bahawasanya sah amal ibadah itu dengan niat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibn Majah dari Umar bin Khattab. Niat tu baru jadi wuduk dah. Kalau kita basuh muka biasa, basuh tangan ni biasa. Adat kita nak makan tu basuh tangan dak, bangun tidur. Dan ada benda tu boleh jadi campur dengan adat. Sebab itu nak beza dengan ibadah, kita kena niat. Niat ni punya hakikat hukum tempat ni, mahal ni tempat dah. Tempat tu niat mana dah. Waktu, zaman dan cara kaifiahnya. Lepas tu syarat dan tujuan. Ada hakikat, yang kedua tempat, mahal, yang ketiganya zaman, waktu, zaman. Yang keempatnya cara kaifiah. Yang kelimanya syarat. Yang keenamnya tujuan. Yang perkara jugalah. Inilah tujuh kata. Tujuh perkara dah. Hakikat, mahal, zaman, kaifiah, syarat, tujuan. Ni apa? Mana lagi? Waktu. Jika tujuh ni. Inilah tujuh perkara yang ada dalam niat, yang dihimpunkan oleh sebagian ulama dalam sebuah syair yang berbunyi. Ada syair yang disebut dengan hakikat niat menurut bahasa ialah qasad. Yakni menyahajakan, mengingatkan. Dan hakikat niat menurut syarat ialah haqiqatu hukmin mahalli waznin kaifiyatin syartin wa maqsudu hasan. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Tu takrifan dia mengikut orang dulu buat syair dah. Dia kata hakikat yang disebut dengan hakikat niat menurut bahasa ialah qasad. Jadi menyahajakan, menginginkan, dan hakikatnya menurut syarak ialah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, iaitu menyahajakan, menginginkan sesuatu serta dengan perbuatannya. Syair tadi gini, hakikat hukum mahal, wazan, kaifiah, syarat, maksud dan maksud yang baik ni. Itulah hakikat satu, hukum dua, hukum tiga mahal, empat wazan, lima kaifiah, enam syarat, tujuh maksud hasan. Gitulah dia kata dah. Okey, itu takrifan dia lah, menyahajakan sesuatu serta dengan perbuatannya, tu maksud niat. Maksud qasad, maksud niat. Okey, maka kalau tidak dengan perbuatannya langsung, seperti terlambat memperbuat dan menginginkannya, tidaklah dinamakan niat, tapi dinamakan cita-cita azam hatinya. Jadi mengikut mazhab kita ni, selagi tak start buat, dia panggil azam. Sebab itu jadi kita kena niat ni berserta perbuatan dah. Ambil wuduk, start nak perbuatan hak molek, perbuatan yang rukun dah, basuh muka dah. Begitu semaya akad takbir dah. Start akad takbir tu bawa niat dah. Tu mengikut takrifan mazhab kita. Niat ni mesti berserta dengan perbuatan dah. Mengikut mazhab ni tidak gitu dah. Niat ni jadi syarat, bukan berserta dengan perbuatan dah. Bukan rukun dah. Mazhab kita niat-niatnya rukun. Rukun semaya, rukun wuduk dah. Jadi kena berserta dengan perbuatan. Mazhab ni kata syarat. Syarat wudu, syarat semaya dah. Jadi syarat ni kalau tak ada, tak jadi juga semaya dah. Lebih kurang dengan rukun dia segitu dah. Tapi rukun ni berserta. Syarat ni sebelum dibuat dah. Mazhab lain tu Hanafi kau gapo, banyak kan dia bukan rukun, dia panggil syarat. Mazhab Hambali kau gapo, dia syarat. Syarat ni sebelum dibuat dah. Jadi niat dia sebelum ambil semaya lah. Dia kata niat ni bagi hak. Kita kata kita buat ni sebelum kita niat nak makan, sebelum kita makan. Hujah dia dah. Kita makan tu bukan niat dah jadi buat dah. Lepas niat baru kita makan dah. Baru kita suap nasi dalam mulut kita dah. Begitu juga ambil semaya ni, dia start buat tu bukan niat dah tu. Telah buat dah. Azam ni, niat lebih kurang azam, cuma ni azam ni biasa lebih awal lagi dah. Niat dekat-dekat nak buat dah. Dia beza situ dah. Ambil mazhab lain tu boleh. Niat sebelum buat tu dekat-dekat nak buat dah. Tak apalah kita baca tu.
Hukum niat ni wajib dalam setiap amal perbuatan syarak, amal ibadah tidak akan sah melainkan dengan niat. Seperti telah diterangkan dalam hadis terdahulu. Tak jadilah semaya kau gapo ibadah baca Quran kau gapo kata niat dah. Dan tempat niat dalam hati tapi sunat melafazkan niat dengan lidah. Gitu dah. Waktu niat pada permulaan setiap ibadah selain daripada ibadah puasa. So je kita tak boleh nak terkehir tak. Walaupun bak tarif yang bukan main rukun ni sekalian perbuatan. Bak puasa ni tak boleh. Puasa ni sebelum masuk waktu dia lah, sebelum masuk waktu subuh tu, start wajib puasa tahan makan minum gapo tu, sebelum waktu subuh kena niat dah. Masak kita pun kata gitu dah. Orang lain pun berhujah lah, masak lain pun terhujah. Mana mu tak boleh mana mu masak Syi'i tak boleh nak kehir ni bab puasa dah. Dia kata betul hak dia katanya dah. Puasa niat-niat ni sebelum buat satu perkara mana boleh dia lepas buat dah. Jadi kumah jugalah hujah mazhab lain kata niat-niat ni sebelum kita buat, bukannya selepas kita buat. Kita mazhab kita pun tak boleh nak kehir dah. Bab puasa kena buat sebelum ni, tak boleh niat dalam start puasa dah. Gitulah, terutama puasa wajib lah. Puasa sunat tu boleh lagi niat sampai ke zuhur kan. Puasa wajib mesti niat tu sebelum subuh ya. Sebelum masuk waktu subuh. Kafiat bentuk niat berbeza-beza sesuai dengan perbezaan ibadah. Dan syarat sah niat bahawa yang meniatkan itu beragama Islam dulu dah. Kalau tak Islam niat setaman tak jadi dah. Tidak sah dari orang yang bukan Islam. Bukan Islam niat puasa niat gapo niat amal pun tak jadi bahagian dah. Sekurang-kurang usia berniat sudah mencapai usia memayis 7 tahun dah. Geti mencuci lah 7 tahun ni kata paling kurang niat jadi bahagian dah. Dan tidak sah niat dari orang yang kurang dari 7 tahun dah. Kurang dari 7 tahun, niat gapo pun tak jadi bahagia. Itu erti cuma cuci, itu erti lagi. Nah. Mengetahui cara-cara niat dan tidak sah niat orang yang tidak mengerti bagaimana cara berniat. Mengetahuilah, kena belajar. Tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan niat, umpamanya murtad dan niatnya dengan bersyarat. Niat, tak boleh bersyarat. Bersyarat ni tak boleh. Ya. Kalau ia bersyarat, dia tak sah lah, dia bergantung. Kena niat tu kena jazam putus. Tidak sah niat dari orang yang murtad dan niat yang bersyarat. Maksud niat ialah untuk membezakan perbuatan ibadah dengan yang bukan ibadah. Jadi beza antara ibadah dengan bukan ibadah ni kita beza dengan niat lah. Basuh muka biasa, mandi biasa. Niat ni membezakan wajib, sunat, fardu ataupun wudu dengan basuh muka biasa lain dah. Jadi kita niat ni beza dia. Tu matlamat dia jangan bikin payah lah. Tu beza dia. Matlamat dia untuk suruh beza antara adat dengan ibadah. Umpamanya orang yang duduk, mungkin duduknya termasuk ibadah seperti iktikaf. Dan mungkin juga duduk istirahat biasa. Sedangkan kedua perbuatan itu tidak berbeza. Melainkan yang membezakannya adalah niat saja. Duduk cokoh di masjid. Tak niat iktikaf. Duduk juga. Niat dengan iktikaf nak tapa. Menajak pada Allah. Niat dalam hati dah. Nampak duduk serupa ya dua orang kita duduk, tapi orang ni boleh pahala besar, orang ni tak ada pahala dah. Kalau pahala rehat tahulah, tapi nak perintah kena ada niat iktikaf dah. Beza jauh dah. Niat ni membesarkan, niat ikhlas lagi besar. Niat ikhlas lagi membesarkan pahala. Niat ni ikut sunnah Nabi besar pahala. Oleh sebab itu orang berilmu ni satu amalan dia lebih baik daripada amalan ibadah ahli abid. Orang kuat ibadah kalau tanpa ilmu yang betul lah dah. Niat ni ikut sunnah Nabi lagi, faham makna lagi, banyak lah. Sebab itu kita kena tambah sama ilmu ni dah, supaya nilai ibadah kita semakin bertambah dah. Sebab itu kita tambah sama dah. You kata tak faham, tak ngaji, jadi was-was pula dah. Setengah ni betul ke tak betul, jadi banyak perkara menyebabkan nilai ibadah tu semakin berkurangan dengan sebab kejahilan, sebab tak faham konsep dah. Tak apalah. Dan ibadah juga mempunyai tingkatan martabat yang berbeza-beza seperti solat yang mungkin fardu dan mungkin sunat. Dan maka untuk membezakan kedua solat ini dengan niat. Nak beza solat fardu solat sunat kena niat lah. Beza dengan niat lah. Niat yang wajib dalam berwuduk seperti niat ke dalam hatinya mengangkat hadas. Dan sunat melafazkan niat dengan lidah umpamanya nawaitu rafa'al hadas. Sahaja aku mengangkat hadas. Itu mengikut mazhab kita lah. Mazhab lain pula ada yang kata tu sunat lah. Sebabnya niat-niat ni dari hati saja. Nabi tak ada sebut ni lah, ada carilah hadis tentang mana tak ada sebut nama tu rafa' hadah. Tak ada sebut dah. So je kali sebut dah masa Nabi dengan labbaik Allah tu, masa kita nak azan sebut talbiyah tu ketika niat dia katakan
niat lah sebab baik Allah kan. Bil hajj ke apa Nabi sebut dah. Niat ketika nak buat haji itulah di miqat makan ni dah. Miqat di tempat-tempat tertentu Nabi berhenti mandi ke apa lah. Di situ Nabi niat. Tu jelas. Hal lain tu tak ada sebut lah lapah niatnya tak. Termasuk dah ketika wuduk dah tak ada lapah niat dah. Tapi kita tengok sini kan banyak lah dia ajarnya. Jadi kita belajar lah dulu. Tapi jangan taksub lah. Jangan mesti pergi kata mesti akak. Mesti sebut dah. Kalau kira dari segi hadisnya lebih kuatnya tak payah sebut lafaz niat pun tak payah sebut dah. Bahkan banyakkan jadi masalah. Jadi waswah kemudian. Matlamat lafaz niat untuk membantu niat. Tapi jadi waswah. Terutama kita yang tak kerti bahasa Arab. Jadi masalah setengah tujuh nak masuk niat. Sebab dia rasa payah. Nak masuk makna bahasa Arab. Kalau kerti bahasa Arab tak sikit dah. Ya kerti fi'il madhi tahu nawaitu tu nawa janwi. Nawaitu tu fi'il madhi dah dia tahu dah. Tu dah sikit dah. Jangan tak kerti bahasa Arab jadi payah. Jadi waswah pula dah. Sebenarnya kalau tak kerti bahasa Arab baik sebut ke Melayu pula sahaja aku akan ada hadah kerana Allah Taala mulai kita juga. Okey, tak apalah. Dia ajar hadis lah. So lagi niat pula kalau sebut Allah ni tandah tak molek juga. Kena sebut dalam hati juga dah. Dan kalau ambil semai dalam tandah dah. Bismillah pada dalam hati juga dah. Dia masuk tandah. Terutama hak jambes sekali dia tandah. Sebab itu molek ni kalau kita nak suruh dapat fadilat sebut bismillah. Mungkin nama itu rafa'ah dah ada bismillah tu. Boleh pahala bismillah mengikut mazhab Hambali ni wajib dah. Jadi kita ni molek ni di luar tandah atau baru masuk tandah masuk kaki kau ikutlah moleknya lah. Okey, nah itu rafa'al hadas saja aku mengangkat hadas contohnya lah ni. Jadi masuk dengan mengangkat hadas ialah mengangkat hukum hadas seperti haram mendirikan solat ketika hadas. Jadi kita nak angkat hadas supaya boleh semaya dengan ambil wuduk lah. Saja aku angkat hadas. Wuduk tu angkat hadas lah. Ini jika dimasukkan dengan hadas ialah semua yang menimbulkan haram atau mengangkat yang menyebabkan tidak boleh mendirikan solat. Jika yang dimasukkan dengan hadas ialah yang ada pada seluruh anggota wuduk yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan mendirikan solat, maka mada ilah niat tadi. Baik diniatkan mengangkat semua hadas yang ada pada anggotanya atau mengangkat hadas pada sebahagian anggotanya sekalipun diniatkannya yang lain seperti berhadas kerana tertidur atau kencing. Maka diniatkannya hadas kencing tidak hadas tidur, maka memadailah niatnya. Kerana hadas tidak dapat dipisah-pisahkan. Kalau terangkat sebahagiannya, maka terangkatlah seluruh hadas. Hadas ni walaupun niat segi apa sebenarnya dia angkat hadas ni masuk semua sekali. Jadi demikian lagi jika diniatkan mengangkat ke hadas yang lain daripada hadas seperti adalah ia tidur. Dan tiada berkemih, maka diniatkan pada wuduk mengangkat ke hadas kemih yang dia kecil lah. Maka iaitu memadai jua tetapi dengan syarat jika tiada dengan disengajanya pada menukar niat yang tersebut itu hanyalah ada ia tersalah pada jadi demikian itu. Adapun jika sengaja pada menukar ia niat itu maka iaitu tiada sah niatnya kerana ia bersenda-senda bergurau jua dan tiada demikian lagi memadai pada niatnya. Nawaitut taharah lis-salah artinya sahaja bersuci kerana sembahyang atau nawaitut taharah 'anil hadas artinya sahaja aku bersuci daripada hadas atau nawaitut taharah al-wajibah artinya sahaja aku bersuci yang wajib tetapi tiada memadai dia. Tiada memadai nawaitut taharah artinya sahaja aku bersuci kerana bersuci itu ada kalanya daripada najis atau daripada hadas. Jadi kena sebut nawaitut taharah al-wajibah kau dah. Dan demikian lagi memadai pada niat itu wuduknya nuwaitu ada al-wuduk artinya sahaja aku menunaikan wuduk atau nawaitu ada fardul wuduk artinya sahaja aku menunaikan fardul wuduk atau nawaitul wuduk al-wajib artinya sahaja aku mengambil wuduk yang wajib atau nawaitu ada fardut taharah artinya sahaja aku menunaikan fardu bersuci atau nawaitul wuduk artinya sahaja aku mengambil wuduk maka iaitu memadai kerana tiada wajib pada wuduk meniatkan fardu atau ada. Dan lagi kerana wuduk itu tiada ada ia melainkan ibadah maka tiada disebutkan ia atas yang lain daripada ibadah. Bersalahan ghusl basuh artinya mandi maka itu diitlakkan ia atas mandi daripada najasah dan daripada janabah dan daripada yang lainnya maka tiada membadai pada niat mandi janabah atau haid itu nawaitul ghusla.
Artinya sahaja aku mandi dan demikian lagi madai pada wuduk itu nawaitu istibahati nahwus salah. Artinya berniat mengharuskan umpama sembahyang, kerana demikian itu mengandungi ia bagi niat mengangkatkan hadas. Maka niat istibahah membolehkan itu mengharuskan itu dua perkara. Pertama niat istibahah yang khas, kedua niat istibahah yang am. Maka niat istibahah yang khas itu seperti bahawa diniatkan dengan hatinya dan dilafazkan dengan lidahnya nawaitul istibahatus solah, artinya sahaja aku mengharuskan semayang, atau nawaitu istibahatul tawaf, artinya sahaja aku mengharuskan tawaf, atau nawaitu istibahati masal mushaf, artinya sahaja aku mengharuskan menyentuh mushaf, atau nawaitu istibahatis sujud tilawah atau sujud syukuran atau khutbah Jumaat, artinya sahaja aku mengharuskan sujud tilawah atau sujud syukur atau khutbah Jumaat. Dan inilah istibahah yang am itu, seperti bahawa dia diniatkan dengan hatinya dan dilafazkannya dengan lidahnya nawaitu istibahati muftaqirun ilal wudu, artinya sahaja aku mengharuskan yang berkehendak kepada wudu, kerananya yang berkehendak kepada wudu itu am, melengkapi ia akan sembahyang dan tawaf dan menyentuh mushaf dan sujud tilawah dan sujud syukur dan khutbah Jumaat. Kerana sekalian tersebut itu berkehendak ia akan wudu. Sekat tu dulu dah, panjang kita baca dah. Jadi dia kata dan juga jika kalau mendiniatkan mengangkat hadas lain dan hadasnya dari hadasnya ia hadas dia ketung atau tidur, tapi akak niat akak hadas lain bukan kerana kencing umpamanya tertidur bukan kerana kencing lalu diniatkan pada waktu berwuduk mengangkat hadas kerana kencing, maka niatnya dianggap cukup juga. Hanya disyaratkan bahawa tidak disengaja menukar niat tapi kerana tersalah kalau sengaja niat tahu dah dia tidur tapi nak akad wuduk, akad ambil semayang, akad adah tu kerana kecing pada hari tidur yang bukan kecing jadi tak boleh lah kalau sengaja. Kalau tak sengaja tersebut gitu tak apa dah. Namun kalau disengajakan menukar niat maka tidak sah niatnya kerana ia dianggap bermain-main. Sebab apa? Sebab main-main dia ada tak sungguh tahu dah kes lain buat ke lain, maksudnya buat ngani yang kata dah. Demikian lagi memadai pada niatnya nawaitu taharah lis-solah, sahaja aku bersuci kerana solat pada dah. Ataupun nawaitu taharah ataupun tahrah minal hadas, sengaja aku bersuci dari hadas, nawaitu tahrah minal hadas boleh juga dah. Ataupun nawaitu tahrah ataupun taharah tahrah al-wajibah, sengaja aku bersuci yang wajib boleh juga dah. Dan tidak membadai kalau dalam niatnya berkata nawaitu tahrah, sengaja aku bersuci. Tak boleh suci. Suci ni ada suci daripada najis, ada suci wuduk ni lain pula dah. Jadi kena jelas. Kalau bersuci mungkin dari najis dan mungkin dari hadas. Demikian lagi memadai niat dalam wuduk. Nawaitu ada al-wuduk, sengaja aku menunaikan wuduk boleh juga dah. Kita kira Melayu lah tak. Kita ni bukan Arab. Naik saja aku tunang wuduk dalam hati kita boleh dah. Ataupun nawaitu ada fardul wuduk, sengaja aku menunaikan fardul wuduk boleh juga dah. Atau nawatul wuduk al-wajib, sengaja aku mengambil wuduk yang wajib boleh juga. Ataupun nawaitu ada fardul tahrah, sengaja aku menunaikan fardul bersuci. Ataupun nawatul wuduk, sengaja aku mengambil wuduk. Biasa wuduk ni sahaja pun kita tahu dah. Wuduk ni akan ada. Wuduk ni bukan basuh. Istilah wuduk saja mencakupi untuk angkat hadas. Semua bentuk niat ini memadai kerana tidak wajib dalam wuduk meniatkan fardu atau tunai, dan lagi kerana wuduk itu sendiri adalah ibadah. Istilah wuduk saja tu macam ibadah dah. Bukan basuh biasa dah. Adalah ibadah maka tidak disebutkan melainkan dari ibadah ni. Jadi kalau sebut wuduk saja tu apa faham dah, betul-betul lah ibadah dah, ambil semayang lah wuduk dah. Jadi kalau sebut saja aku wuduk tu peh dah. Mestilah kerana Allah mestilah nak semayang dah. Berbeza dengan mandi. Kalau disebutkan umum saja kerana mandi mungkin untuk cuci daripada najis dan mungkin juga dari janabah mandi dah. Dan mungkin pula untuk yang lainnya maka tidak memadai mandi janabah atau mandi haid dengan perkataan nawatul ghusl tak pada dah. Sengaja aku mandi tak pada. Pasal mandi tu ada mandi biasa. Kalau wuduk ni tak ada dah. Mestilah maksudnya ambil semayang dah. Bukan basuh biasa. Dia sebut wuduk tu apa yang belakang. Tapi kalau mandi, ghusl mungkin masuk mandi sunat, mandi wajib. Mungkin masuk mandi hari-hari lah. Mandi cuci daripada cuma daki dan sebagainya.
Dan juga membadai dengan dalam niat wuduk tu niyatu istibahatus solah. Dah. Artinya berniat membolehkan solat. Boleh. Kerana niat yang seperti itu mengandungi makna niat mengangkat hadas dah. Niat memperbolehkan itu sendiri dari dua perkara. Pertama, memperbolehkan yang khusus dan yang kedua yang umum. Niat memperbolehkan yang khusus seperti diniatkan dengan hatinya dan lafazkan dengan lidah. Nawatus istihabatus salah. Istihabatus salah. Sengaja aku membolehkan salat. Nawaitu istibahatat tawaf. Sengaja aku mengharuskan tawaf. Dan nawaitu istibahat masjidil musaf. Sengaja aku membolehkan untuk Al-Quran. Ataupun nawaitu istibahat sajadati tilawah atau sajadati syukrin atau khutbati jum'atin. Artinya sahaja aku boleh kasih tilawah atau sujud syukur atau khutbah jemaah. Jadi boleh. Sama ada sebut belah hati saja kau, lidah kau, ni kau jadi berlaku dah. Dan niat kebolehan yang umum seperti niatkan dalam hatinya dan lafaz dengan lidahnya. Nawaitu istibahati muftakiran ilal wudu. Sengaja akan perolehkannya berkendak pada wudu. Bentuk ini umum mencakupi solat, tawaf, menuntut Quran, sujud tilawah, sujud syukur dan khutbah jemaah. Kerana semua ini merodakan wudu. Membadailah niat kebolehan yang umum sekalipun tidak terlintas dalam hatinya kebolehan khususnya. Umum secara tu pun boleh. Ataupun sebut yang khusus. Jadi juga yang umum dah. Itulah boleh berlaku dah. Syekh Ibn Hajar berbeza pendapat dengan Syekh Ramli dah. Tengok dah. Okey dah. Syahadah dah. Kita baca pula beza pendapat antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar Al-Hatami dah. Ikhtilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli pada orang yang membaharui wuduknya, adakah membadai pada wuduknya itu niat mengangkatkan hadas dan dia mengharuskan umpama sembahyang atau tiada membadai, maka yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah kerana mengikut fatwa waliknya, ayah dia lah, ayah dia lah, bahawasanya tiada membadai niat yang demikian itu kerana hadasnya terangkat dengan wuduknya yang dahulu, maka tiada membadai pada wuduknya yang baharu niat mengangkatkan hadas. Pula dah. Dan lagi semayang telah harus baginya dengan wuduk yang dahulu, maka tiada membadai pada wuduknya yang baru niat mengharuskan sembahyang, tetapi membadai pada niat wuduk itu atau ada wuduk dah, menunaikan wuduk. Dan yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Futuhatul Muhtaj pula bahawa membadai pada orang yang membaharukan wuduk, memperbaharui wuduk, niat mengangkatkan hadas dan niat mengharuskan sembahyang kerana ditanggungkan ia atas rupa mengangkatkan hadas dan rupa mengharuskan sembahyang, tiada atas hakikatnya. Seperti membadai meniatkan fardu pada mengembali sembahyang fardu serta bahawasanya fardunya telah gugur ia dengan sembahyang yang pertama jua, dan sembahyang kedua jua adalah kedua jatuh sunat jua. Jadi kita nak bincang pula ni ambil perbarui wuduk dah. Syekh Ibn Hajar berbeza pendapat dengan Syekh Ramli tentang orang yang memperbarui wuduknya. Apakah cukup niat wuduknya dengan mengangkat hadas dan niat memperbolehkan mengerjakan solat atau tidak cukup? Dah. Dia ambil dah semaya tiba nak contohnya kita semaya subuh ataupun semaya zuhur. Ada lagi semaya tapi perbarui wuduk masuk waktu asar nak perbarui wuduk. Boleh ke tidak? Bolehlah secara umumnya, tapi macam mana niat dia dah ambil perbincangannya. Jadi mula Syekh Ramli, maka yang dipegang oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah yang mengikuti fatwa ayahnya bahawa tidak memadai yang demikian itu, maka tidak cukup dalam wuduk yang baru dia ambil sembahyang para wuduk tu niat mengangkat hadas, tak pada dah. Dan juga dengan wuduk yang terdahulu ia sudah boleh mengerjakan solat. Kerana tidak memadai niat memperbolehkan solat pada wuduk yang baru, tetapi memadai dalam niat wuduknya yang berniat saja dengan niat menunaikan wuduk saja dah. Jadi ikut Syekh Ramli ni, ikut ayah dia lah. Pasal Syekh Ramli ni ada anak ada ayah dah. Dia anak dia ni waktu kitab ni Hatul Muhtaj tu dah. Jadi dia ikut fatwa ayah dia. Ayah dia pun ulama besar dah. Jadi dia katanya kena niat wuduk saja, jangan niat akad adah. Tak jadi pasalnya nak akad hadas kan dia tak ketut lagi, tak ada batas semaya lagi. Tu pendapat Syekh Ramli.
Tapi dan kita nak baca Syekh Ibn Hajar pula. Dan yang dipegangi oleh Syekh Ibn Hajar dalam Futuhatul Muhtajnya, memadai bagi orang yang memperbaharui wuduknya dengan niat mengangkat hadas. Dan niat memperbolehkan solat kerana dianggap mengangkat hadas dan memperbolehkan solat bukan sebenarnya seperti meniatkan fardu bagi yang mengulangi solat fardu. Sedang fardunya telah tunai dengan solat yang pertama dan solat yang kedua jatuh sunat. Jadi mengikut Syekh Ibn Hajar ni kita pakai hak ni lah. Mudah dah. Dia kata niat akad hadas tak mana kau dah. Niat perbolehkan solat kau boleh berlaku dah. Dah. Sebab apa? Sebab apa dah? Sebab apa? Contohnya semaya dah. Kita semaya fardu dah. Kita mari dah fardu. Kita mari awal tengok tak ada orang nak semaya Jumaat masjid ke. Kita pun semaya fardu Zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba mari Tok Email lewat sikit dah. Mari Tok Email ada kerja gapo sini. Mari Tok Email tu ilah. Qomak dah. Kita pun semaya ikut Tok Email tu dah. Adakah kita niat semaya sunat atau niat fardu Zuhur? Jadi Syekh Ibn Hajar kata niat semaya fardu Zuhur dah. Tapi hakikatnya kita boleh pahala sunat bukan pahala fardu. Pasal kita semaya dah pahala hak wajib ni. Nah. Kita semaya dah fardu tadi. Jadilah semaya fardu kita dah. Sah dah. Jadi hak kali kedua semaya tu nama dia semaya fardu Zuhur lagi. Tapi pahalanya pahala sunat. Bukan wajib lah. Sebab kita ni telah semaya dah hak wajib dah. Gitulah dia kata dah. Boleh pahala besar lah. Pahala besar juga. Tapi tak jadi wajib atas diri dia kerana dia semaya dah Zuhur tadi dah. Faham tak? Jadi begitu juga wuduk. Kalau kita niat wuduk ni, memperbaharui wuduk ni pahala besar lah. Setiap habis, contohnya kita semaya maghrib, kita ambil semaya dah. Nak tunggu semaya esok tu, kita ambil semaya pula. Dah. Tu dipanggil memperbaharui wuduk. Walaupun kita ni tak wajib dah wuduknya dah. Sebab kita tak batal lagi semaya dah. Tapi memperbaharui wuduk tu, molek. Bahkan Nabi, setiap kali waktu semaya, Nabi ambil semaya dah secara umumnya dah. Ada juga Nabi tak ambil, tapi secara umumnya kerek Nabi ambil lah. Nak masuk semaya baru, Nabi ambil semaya dah. Jadi, ambil semaya tu adalah dipanggil memperbaharui wuduk walaupun tak batal lagi wuduk dah. Jadi niat dia gana kita kata boleh niat macam biasa akad hadas. Niat akad hadas pun jadi juga dah. Bukan niat wuduk saja dah. Niat akad hadas pun boleh. Niat wuduk pun boleh. Niat akad hadas ataupun sebagainya hak kita sebut tadi pun boleh berlaku dah. Sah. Wuduk bandanya boleh juga, dia boleh pahala juga memperbaharui wuduk dah. Faham tak? Jadi kita ikut Tuhfatul Muhtaj, kita ikut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami lah. Pasal dia bagi hujah yang kuat bagi kita dah. Hak Syekh Ramli pun dia bagi kata ikut ayah dia dah. Tak sedap. Bunyi ikut ayah ni tak? Ikut ayah ni, siapa boleh ikut ayah dia walaupun ayah tak alim pun dah. Jadi kita nak pakai hujah dah. Jadi kita tengok Ibn Hajar Al-Haytami bagi hujah. Jadi kita pakai Ibn Hajar sebabnya hujah yang kemah. Gitulah keadaan dia dah. Bawa panggil ngaji dah. Lepas tu dan tiada disyaratkan pada memadai niat yang tersebut itu menghendaki rupa mengangkatkan hadas atau rupa mengharuskan sembahyang. Tetapi yang disyaratkan bahawa tiada dikehendakinya akan hakikatnya, maka memadai dengan itlaq jua secara umum dah. Bermula tempat memadai sekalian niat tersebut itu iaitu pada orang yang salim. Jua, yakni orang yang sejahtera daripada penyakit istihadah atau sal baul, jadi kecil tak berhenti dah, atau barang sebagainya. Istihadah dah tak berhenti dah. Adapun orang yang tiada salim iaitu sentiasa berhadas sebab penyakit yang tersebut itu, maka memadai pada wuduknya tiada niat istibah dan yang lainnya daripada segala niat tersebut itu, melainkan niat mengangkatkan hadas dan niat bersuci daripada hadas, maka iaitu tiada memadai akan dia kerana bahawasanya hadasnya itu sentiasa tiada terangkat. Inilah qaul yang sahih yang muktamad. Kata dia. Baca dah dia. Dia kata tidak disyaratkan dalam mencukupkan niat yang tersebut di atas memerlukan niat yang benar-benar mengandungi erti angkat hadas, tapi cukup secara umum saja dah. Wuduk saja kau gitulah pasal ni kita bicara. Tertempat semua macam niat yang tersebut di atas ialah pada orang yang sihat, yakni sihat dari penyakit istihadah atau penyakit salasul baul, iaitu penyakit keluar air kecil terus menerus, atau yang serupa dengan itu ketuk tak berhenti kau ya. Penyakit dia tak. Tak boleh nak tak berhenti sama dah. Tak boleh nak seminit 2-3 minit tak boleh nak. Ketuk macam ataupun kecing tu biar air tak berhenti, netih air kecing dia dah.
panggil salasul baul atau istihadah, darah titik sama dah. Bukan waktu haid dah. Setiap orang menderita penyakit di atas yang selalu berhadas, maka cukup dalam wuduknya berniat memperbolehkan selain dari yang disebutkan tadi. Dah. Jadi dia kata niat bukan akad dah, niat nak boleh sembahyang, nak boleh perkara dilarang ketika sembahyang, niat gitu dah. Terkecuali niat mengangkat hadas dan niat bersuci dari hadas. Itu boleh niat ke niat mengikut mazhab kita lah. Niat seperti itu tidak memadai baginya kerana ternyata ia selalu berhadas dan hadasnya tidak akan terangkat. Hadas yang terangkat semua ni dimaafkan ambil wuduk tu untuk membolehkan perkara-perkara yang tidak dibenarkan kalau tak ada air sembahyang. Jadi dia bukan hadas tapi niat nak perbolehkan ibadah dan segala perkara yang bersangkut dengan wuduk dia. Jadi niat gitu mengikut ni lah, ni hak detail lah kalau kita cara biasa. Tak payah detail sangat lah, tapi dia bicara kita ngaji kena faham lah dah. Dia niat akad hadas ni tak sesuai dengan orang tak berhenti sebab ia berhadas sama dah. Inilah pendapat yang sahih yang dipegangi. Ni muktamad mengikut mazhab kita yang kata sini dah. Sunat bagi orang yang selalu berhadas mengumpulkan niat memperbolehkan salat dengan niat mengangkat hadas agar keluar dari perbezaan pendapat dengan pendapat orang yang mengatakan wajib mandi. Kita baca dah. Tak baca lagi ni. Baca harus jawi. Dan sunat bagi orang yang sentiasa berhadas menghimpunkan antara niat istibahah dan niat mengangkat ke hadas. Memboleh istibahah tu membolehkan sembahyang, membolehkan bercukur air apa ni, mengharuskan ibadah-ibadah dia. Dan niat akad hadas. Dia suruh siapa dia? Supaya keluar daripada khilaf. Orang yang mewajibkan dia ada kata wajib akad hadas, ada kata niat wajib membolehkan sembahyang, kita niat dua-dua dah. Jadi tak apa dah. Gitulah. Bermula hukum orang yang sentiasa berhadas pada barang yang harus dikerjakan daripada sembahyang seperti hukum orang yang tayamum jua dengan tiada berlainan, maka jika diniatkannya pada wuduknya mengharuskan fardu sembahyang atau tawaf, nescaya haruslah dikerjakannya akan dia dengan wuduknya itu, dan jika tiada diniatkannya seperti demikian itu maka tiadalah harus dikerjakannya akan dia dengan dia. Bermula barang yang diniatkannya mengharuskan dia pada wuduk orang yang sentiasa hadas atau pada tayamum, orang yang tayamum itu 3 martabat. Martabat yang pertama fardu ain, dan martabat yang kedua sembahyang dengan itlaq atau sembahyang sunat atau sembahyang jenazah, dan martabat yang ketiga menyentuh mushaf atau membaca Quran atau sujud tilawah atau sujud syukur atau berhenti dalam masjid atau mentamkinkan suami. Apa dah? Pada hak perempuan yang haid, maka apabila diniatkannya pada wuduknya atau tayamumnya mengharuskan martabat yang pertama, nescaya haruslah dikerjakannya dengan wuduknya atau tayamumnya itu serta martabat yang pertama akan sekalian martabat yang kedua dan yang ketiga. Dan jika diniatkan mengharuskan sesuatu daripada martabat yang kedua, harus dikerjakannya sertanya akan sekalian yang yang pada martabat yang ketiga, dan tiada harus dikerjakan dengan dia akan martabat yang pertama. Dan jika diniatkan mengharuskan akan sesuatu daripada yang martabat yang ketiga, harus dikerjakannya sertanya akan barang yang tinggal pada martabat itu, dan tiada harus dikerjakannya barang yang martabat yang pertama dan pada martabat yang kedua. Apalah kita baca Rumi pula dah. Ni dikit sikit lah dah. Sikit lagi dah. Dia kata, hukum orang yang selalu berhadas terhadap segala yang boleh dikerjakan selain dari solat seperti hukum orang bertayamum, dan tidaklah berbeza dah. Serupa dengan tayamum juga dah. Tayamum ni tak boleh bicara mazhab kita ni, tayamum ni bukan akad hadas tapi membolehkan semaya dah, membolehkan amalan. Macam tu saja orang yang salasul bau. Dah. Dia bukan akad hadas tapi membolehkan. Kalau dalam wuduk dia diniatkan untuk memperolehkan solat atau tawaf, maka boleh dikerjakan dengan wuduk itu. Dan jika diniatkannya seperti itu, maka tidak boleh dikerjakan dengan wuduk itu lah. Kalau tak niat, tidak seperti itulah. Jadi niat dia nak boleh sembahyang tawaf, boleh lah dah. Termasuk main sunat, tawaf sunat, boleh berlaku dah. Barang yang dibolehkan dalam wuduk bagi orang yang selalu berhadas atau pada tayamum, orang yang bertayamum ada 3 tingkatan, 3 martabat dah. Boleh setahu mana dah. Martabat yang pertama adalah fardu ain. Benda hak boleh tu fardu ain semaya ke apa. Martabat yang kedua solat secara umum dia, atau solat sunat atau solat jenazah. Jadi kita semaya ni boleh martabat kedua ni bukan hak fardu dah, hak benda sunat dah.
Martabat ketiga nak satu Quran, kecil lagi lah. Membaca Quran, sujud tilawah, sujud syukur, itikaf. Atau suami melepaskan haknya pada isterinya yang sedang tahid. Nah. Jadi nak tak lelaki nak jumpa sedang haid ke sedang istihadah ni asal. Maka bila diniatkan dalam wuduknya atau tayamumnya memperbolehkan martabat yang pertama, maka boleh dikerjakan dengan wuduknya atau tayamumnya segala yang ada pada martabat yang pertama, kedua dan ketiga. Kali niat hak dia niatnya nak boleh semaya fardu dah. Dia ambil ni semaya ni, dia ni kecing sama tak berhenti dah, tubik kecing sama. Ataupun istihadah tubik darah sama. Jadi dia ambil semaya ni nak suruh boleh semaya fardu. Dan niat hak tu sah je, dia boleh berlaku. Hak semaya sunat pun boleh. Baca Quran satu Quran pun boleh berlaku dah. Jika diniatkan sesuatu yang ada pada martabat yang kedua, diperbolehkan mengerjakan yang ada pada martabat yang pertama. Boleh. Dia kata niatnya nak suruh boleh semaya sunat. Tiba-tiba semaya fardu boleh dia kata ni. Dah. Tapi nak satu Quran tak lihat ni. Pelik juga dah ni. Dan jika diniatkan memperbolehkan sesuatu yang ada pada martabat yang ketiga, boleh mengerjakan yang ada pada martabat itu juga saja dan tidak boleh mengerjakan apa yang ada pada martabat yang pertama dan pada yang ada pada martabat yang kedua. Itulah ni kira detail lah dah. Tapi biasanya kita ni niat hak wajib lah dah. Niat nak sembahyang fardu juga boleh, sembahyang sunat boleh, semua baca Quran pun boleh berlaku dah. Itulah cara hak biasa kita buat dah. Okay, sikit lagi kok. Masalah, jikalau syak seorang kemudian daripada mengambil wuduknya akan hadas, maka mengambil wuduk ia kerana ihtiyat, berhati-hati. Kemudian maka nyatalah ia berhadas, tiadalah memadai ia akan dia wuduknya itu kerana syak ia pada niat dengan tiada darurah. Perselahan jika tiada nyata ia berhadas, maka bahawasanya memadailah ia akannya dia wuduknya kerana darurat adalah bandingan seperti barang yang jikalau qada seseorang akan sembahyang yang luput padahal syak ia. Pada keadaannya sembahyang itu wajib atasnya, kemudian maka nyata bahawasanya sembahyang itu wajib atasnya, nescaya tiadalah memadai ia akan dia sembahyangnya itu. Tetapi jikalau syak ia fardunya kemudian daripada hadasnya, maka mengambil wuduk ia daripada dalam syaknya, memadailah ia akan dia wuduknya itu. Dan jika ada ia syak pada niat sekalipun kerana bahawasanya yang asal padanya itu kekal hadasnya dan sebenarnya telah diperbuatnya lah akan yang wajib atasnya, demikianlah tersebut dalam nihaya. Jadi sininya saya kata, kalau seorang itu ragu sudah berwuduk, yang niatnya mengangkat hadas, kemudian ia mengambil wuduk lagi hanya sebagai cadangan saja, sebagai tambah-tambah sajalah, tapi ternyata ia berhadas, maka wuduknya yang kedua tidak memadai kerana terdapat keraguan dalam niat tanpa adanya alasan. Ni kisah masbah ni tak? Masbah ni ada dah ambil semaya dah, sebagai tambahan dah. Nak tambah lagi lah dah ataupun wasbah dah. Tapi ternyata ia berhadas antara wuduk tu je lah. Maka wuduknya yang kedua tak jadi dah, kerana dia ragu dalam niat, tanpa alasan. Ini tak wasbah lah. Kita tak boleh niat wasbah ni, wasbah ni jadi karut dah. Berbeza jika ternyata ia tidak berhadas, maka memadailah wuduknya yang kedua tu dah kerana darurat dan sebagai bandingannya seperti orang yang mengqada solat yang terdahulu. Namun ia ragu apakah solat itu wajib baginya ataukah tidak wajibnya. Tetapi kemudian ternyata solat itu wajib baginya, maka solatnya tidaklah memadai, tidak sah. Dia tak padai dah. Kerana niat ni macam tak sungguh kan, tak muktamad ya. Aku nak qada subuh tak diqada dah. Nak ni memang tak semai sungguh dah. Subuh tadi dah. Jadi tak boleh kena tak jelah. Aku nak qada sungguh dah. Bukan main wasbah gitu dah. Begitu juga nak qada semuanya bertahun-tahun lama ni tak. Ada kata nak qada habis 40 tahun, 20 tahun dulu dah letih dah. Tadi mai tak jelas gitu. Ada pendapat kata nak qada ni semuanya dekat-dekat je, berapa hari tinggal, lebih tahun-tahun tinggal ni, bah tak jelas ni.
Tak apalah, yang pentingnya gitulah. Kita kira benda ni biar tahu. Ni, aku ni biar jelas, biar yakin. Tapi kalau ragu dalam wuduknya, salat itu wajib baginya, lalu dia berwuduk dalam keadaan ragu. Nah. Membadailah wuduknya sekalipun ia ragu dalam niat. Kerana yang asalnya ia berhadas dan ia telah mengerjakan yang wajib, dan yang seperti inilah tercantum dalam kitab Nihayatul Muhtajnya. Jadi kalau ia ragu dalam wuduknya sudah terjadi hadas. Jadi dia ragu benda ni, contoh niat gapo dia. Dia ragu, aku niat gapo dia dah. Tapi dia yakin lah, dia ketuk sebelum ambil wuduk. Lepas tu dia ragu ni pasal niat dalam wuduk dia lah. Atau ragu-ragu benda-benda gapo dalam waswah dalam ambil palo kau gapo ke. Ada benda-benda yang ragu-ragu ni kita kira hak asal lah. Biasa dah ambil sembahyang betul. Kira betul lah ambil sembahyang dia dah. Jadi sah. Jadi sembahyang dia dan hak jabatan tu jadi terangkat dah hadah dia dah. Tak ada masalah dah. Dia kita ikut kaedah biasa, jangan ikut kaedah waswah dia. Dia kita biasa ambil sembahyang betul sama lah, jangan kata aku niat salah tak usah dah. Itu benda-benda waswah dia. Setakat itulah saja perbincangan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.